Di dalam nota ini, kita akan melihat penyelesaian boundary layer yang melibatkan dua keadaan. Maksudnya, ia bermula sebagai lamina boundary layer, kemudian sebahagian daripada lamina boundary layer akan bertukar kepada turbulent boundary layer. Ia boleh kita imaginekan seperti ini. Kita katakan bahawa lamina boundary layer bermula dan setelah pada kedudukan di sini turbulent boundary layer pula yang terhasil. So dalam keadaan ini kita dapati bahawa kita perlu mengira kedua-dua keadaan ini kerana jarak boundary layer ataupun jarak lamina boundary layer di sini adalah terlalu besar. Andai kata ia terlalu kecil, kita boleh abaikan dan kita boleh katakan ia adalah fully turbulent boundary layer. Okey, kita melihat contoh di sini. Penyelesaian ini berdasarkan contoh kerana saya rasa pelajar lebih mudah untuk faham. Estimate the boundary layer thickness at the end of a 4 meter long flat plate if the air free stream velocity is u equal 5 meter per second. Predict the drag force if the surface is 5 meter wide. A. Neglect the lamina boundary layer. B. Account the lamina boundary layer using Reynolds critical 5/10⁻5. So maksudnya dalam soalan, kita ada sebuah papan di sini iaitu kira-kira 4 meter panjang dan 5 meter lebar. Okay. So angin bertiup datang sebanyak 5 meter per second. Oleh itu kita diminta untuk mengira lamina boundary layer dalam dua keadaan. Pertama, kita anggap bahawa maksud ayat neglect the lamina boundary layer ialah kita abaikan, kita beranggapan bahawa lamina boundary layer tidak berlaku, ia adalah 100% turbulent boundary layer. Tetapi kalau B ini, account the lamina boundary layer using Reynolds critical 5/10⁻5, membawa maksud lamina boundary layer berlaku, kemudian setelah Reynolds number mencapai 5/10⁻5, ia berubah daripada lamina kepada turbulent. Okey, dalam keadaan ini kita dapati bahawa velocity profile for lamina and turbulent boundary layer is not mentioned. Jadi kalau di dalam soalan tidak diberi apakah velocity profile untuk lamina dan apakah velocity profile untuk turbulent, oleh itu pelajar boleh simplify. Apa simplification yang boleh kita buat? To simplify this calculation, we could take Blasius-Izek solution as representative for lamina boundary layer and 1/7 power law as representative for turbulent boundary layer. So kita boleh ambil nilai ini. Untuk lamina, kita boleh pakai rumus daripada Blasius-Izek solution, dan untuk turbulent boundary layer kita boleh menggunakan apa sahaja rumus dengan menggunakan idea 1/7 power law. So 1/7 power law ni kita anggap kuasa dia adalah 1/7. So jadi pertama kita cuba selesaikan dalam keadaan kita neglect lamina boundary layer. So kita kira Reynolds number, rho ux over mu, kita masukkan nilai, kita dapat 1.25/10⁻6. Oleh itu dengan beranggapan bahawa Reynolds number lebih besar daripada 5/10⁻5, kita mengatakan bahawa turbulent boundary layer berlaku. Oleh itu, kita terus sahaja menggunakan nilai boundary layer thickness daripada 1/7 power law. Jadi, kalau kita gunakan nilai tersebut, kita dapat delta sama dengan 0.38x Reynolds number. So, kita boleh dapat boundary layer thickness sekitar 0.0917 meter. Kemudian, drag force, kita boleh kira sebanyak 1.28 Newton dengan CD sama dengan 0.073 over Reynolds number 1/5. Reynolds number kuasa 1/5. So yang ini kita kata pelajar boleh refer balik kepada rumus ataupun pengiraan yang kita buat untuk fully turbulent layer dengan menggunakan 1/7 power law. Okey, yang kedua.
jika laminar boundary layer is accounted. So sekiranya kita ingin mengira laminar boundary layer di dalam calculation kita, kita perlu tahu pada kedudukan yang keberapakah ataupun pada kedudukan X yang keberapakah laminar boundary layer ini berubah kepada turbulent. So caranya ialah kita menggunakan Reynolds number rho Ux over mu, kita equalkan dengan Reynolds critical, maksudnya boundary di antara laminar dan turbulent, kita boleh mengira nilai X. So nilai X di situ kita boleh dapat sama dengan 1.6 meter. Jadi kalau kita kata kita ada satu plate di sini sepanjang 4 meter, kalau 1.6 adalah laminar, kita beranggapan bahawa jarak 1.6 kita kata adalah terlalu besar, iaitu 40% daripada keseluruhan plate. Jadi 40% itu terlalu besar, membawa maksud kita perlu mengira laminar boundary layer. Dan berapakah nilai percentage yang kita boleh abaikan nilai laminar? So sekiranya nilai percentage adalah 10%, kurang daripada 10%, kita boleh abaikan kehadiran laminar boundary layer. Okay, so kemudian kita kata first, we need to determine the thickness of the boundary layer at the end of laminar boundary layer. So yang ini kenapa kita buat? Pertama, kita beranggapan bahawa laminar berlaku, kemudian barulah turbulent berlaku. Oleh itu, kita perlu mengira apakah boundary layer thickness pada kedudukan critical ini. Maknanya pada kedudukan ia bertukar kepada turbulent. So macam mana kita nak mengira? Kita menggunakan Blasius equation. So kita ada delta sama dengan 5x per square root Reynolds. So kita masukkan nilai x ini sama dengan 1 point berapa tadi? 1.6. So kita masukkan 1.6, kita dapat ia setinggi 0.0113 meter. So maksudnya ketinggian ini kita dapat 0.0113 meter. Okey. Kemudian pada kawasan ini kita dapati bahawa ia berkongsi. Maksudnya ia adalah boundary layer thickness daripada laminar, tetapi dalam masa yang sama ia seolah-olah berkongsi dengan turbulent. Kenapa turbulent kita kata ia berkongsi? Kerana tidak logik turbulent boundary layer bermula di tengah-tengah, bermula di atas ini. Tentulah turbulent boundary layer bermula di satu nilai X di sini. Jadi seolah-olah ketinggian ini ialah ketinggian turbulent boundary layer yang bermula pada kedudukan ini. Oleh itu, kita kata kita boleh kira sekali lagi dengan menggunakan rumus boundary layer thickness untuk turbulent pula. Kita ada delta sama dengan 0.38x Reynolds number. Kita masukkan nilai delta di sini sama seperti ini, 0.0113 meter. Kita boleh dapat nilai X. So nilai X tersebut adalah 0.292 meter. So membawa maksud nilai X tersebut adalah nilai ini. So ini adalah 0.292. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat dengan 0.292? So jadi kita kena mengira pada location yang manakah turbulent boundary layer bermula. So jadi cara kita mengira ialah kita tahu total plate di sini 4 meter. Okey. Dan daripada pengiraan yang sebelum ini kita boleh kira apakah panjang laminar boundary layer. Dan kemudian kita kata hasil kita tolak dengan 4 ini, kita boleh dapat nilai jarak yang selebihnya di sini. So, yang ini common. Tetapi kita kata, untuk mendapat total length untuk turbulent layer, kita perlu menambah dengan nilai X di sini. Kerana turbulent boundary layer bermula di sini sehinggalah di sini.
So nilai yang kita cari tadi 0.292 amat diperlukan untuk kita menentukan pada kedudukan yang manakah turbulent boundary layer bermula. Oleh itu, jarak turbulent boundary layer kita boleh kira dengan idea X untuk flat plate ditolakkan dengan X lamina dicampurkan dengan nilai yang X prime tadi. So maksudnya rumus ini membawa maksud total panjang ini kita tolakkan dengan nilai lamina di sini dan kita campurkan dengan nilai X yang kita kira daripada equation turbulent boundary layer. Oleh itu, kita akan mendapat total distance daripada sini ke sini. So, jarak inilah jarak di mana turbulent boundary layer berlaku. Oleh itu, di dalam contoh ini, sekiranya kita kira, kita tahu kita punya panjang plate adalah 4, panjang lamina boundary layer 1.6 dan kita campur lagi dengan jarak X yang kita cari daripada boundary layer thickness. So, kita dapati bahawa 2.69 meter. It is mean that to calculate the turbulent boundary layer using turbulent boundary layer calculation method, we only need to consider plate length of 2.69 meter only. So, maksudnya ialah kita ada plate di sini, kita ada lamina, tetapi dalam masa yang sama turbulent boundary layer berlaku. Oleh itu, kita boleh menggunakan idea turbulent boundary layer, tetapi nilai X yang perlu kita kira hanyalah bermula daripada tempat di mana bermulanya turbulent boundary layer hinggalah pada hujung di sebelah sini. Oleh itu jarak ini adalah 2.69 meter. So apa yang kita nak cari lepas ini ialah pertama kita buktikan jarak tersebut adalah turbulent, maksudnya kita masukkan nilai X sama dengan 269 di dalam Reynolds number. Kita dapati ia adalah 8.4 darab 10 kuasa 5. Maksudnya ia besar daripada 5 darab 10 kuasa 5. So menandakan bahawa memang betul lah sekitar 2.69 meter itu bermulanya turbulent boundary layer. Kemudian kita boleh mengira apakah ketinggian boundary layer thickness di peringkat akhir dengan menggunakan rumus turbulent, dan tetapi kita masukkan nilai X sama dengan 2.69 sahaja. So kita dapat 0.0668 meter. So maksudnya ialah kita ada plate di sini, lamina boundary layer terhasil, kemudian turbulent boundary layer terhasil. Oleh itu, total boundary layer thickness di sini, delta, kita boleh mengira dengan hanya mengambil kira jarak daripada sini ke sini sahaja. Kerana pada jarak inilah kita kata fully turbulent boundary layer terhasil. Oleh itu, ketinggian delta ini adalah 0.0668 meter. So kalau kita comparekan dengan idea, kita beranggapan bahawa turbulent boundary layer bermula daripada sini. Itu yang kita dapat nilai boundary layer thickness lebih besar. Kerana apa? Seolah-olah kita telah tambah panjang plate tersebut kepada 4 meter. Padahal kawasan yang turbulent hanya berlaku sekitar 2.69 meter sahaja. Jadi kalau kita lihat nilai yang kita dapat 0.06 dengan 0.09, ia lebih kurang 37% lebih tinggi dengan menggunakan assumption turbulent boundary layer sahaja. Okey, kita mengira drag force. To calculate the drag force, we cannot use drag force equation for turbulent boundary layer alone. Kenapa kita tak boleh nak menggunakan boundary layer turbulent boundary layer alone? Okey, kita ada lamina di sini dan kita ada turbulent di sini. Kalau kita menggunakan turbulent boundary layer alone,
Maksudnya kita seolah-olah mengira hanya takat ini sahaja. Kita tidak mengira apa yang berlaku dalam lamina. Okay, oleh itu kita kata we must use specific value of drag coefficient. It is because the lamina boundary layer was influence the formation of boundary layer. So maksudnya lamina boundary layer juga akan sedikit sebanyak akan memberi nilai force. Kemudian kita lihat calculation ini. In this case, we use CD as shown below. In this calculation, we need to use. So, jadi kita kata kita menggunakan rumus CD ini. 0.03 over Reynolds number tolak 1700 over Reynolds number. So, Reynolds number ini kita gunakan Reynolds number yang mana? Kita gunakan Reynolds number yang asal. Maksudnya kita menggunakan total length of this plate. Okay. Dan kita menggunakan nilai CD di sini yang spesifik. So, nanti saya tunjukkan di akhir kuliah ini. So, kita menggunakan nilai yang spesifik. Ideanya ialah kita tolak sedikit. Maksudnya seolah-olah walaupun kita ada lamina and then kita ada turbulent di sini. Tetapi seolah-olah kita mengira 100% turbulent dan kita tolak sedikit dengan 1700 ni. Kerana apa? Untuk mengimbangi kawasan ini. Maksudnya kita mula-mula kita kira 100% dengan turbulent boundary layer, tetapi kita tolak sedikit dengan nilai lamina kerana force yang terhasil disebabkan oleh lamina boundary layer adalah agak kecil. Jadi sekiranya kita masukkan nilai ini, so kena ingat kita menggunakan nilai Reynolds number yang asal 4 meter di sini. Kita dapat nilai CD adalah 0.00304 dan kalau kita masukkan nilai kita boleh dapat ia adalah 0.885 Newton. So bagaimana kita ingin menentukan nilai Reynolds number tersebut? Sekurang-kurangnya kita gunakanlah idea ini. So, jadi sekiranya dalam soalan, sekiranya diberi nilai critical Reynolds number sama dengan 5 darab 10 kuasa 5, so kita gunakanlah rumus ini. So, sekiranya kita mengira critical Reynolds number sebagai 6 darab 10 kuasa 5, kita gunakanlah nilai ini. Okay, so seterusnya sekiranya kita menggunakan nombor yang lebih besar, nilai di sini memadai untuk kita mengira ratio di antara Reynolds number ini dan Reynolds number yang atas. So maknanya kita boleh buat ratio, katakan kita ada 7 darab 10 kuasa 5. So kita akan boleh tulis rumus yang sama, cuma kita tolakkan angka 2080 ini kita kira berdasarkan ratio. Tetapi untuk silibus kita memadai untuk kita mengetahui 3 rumus ini untuk mengira nilai drag force yang terhasil.